Assalamualaikum dan apa khabar semua? Okey, dalam video kali ini saya akan berkongsi kepada anda bagaimanakah caranya untuk melukis lukisan ini menggunakan kaedah extrude. Di mana dalam video sebelum ini saya telah terangkan kepada anda bagaimana kita menggunakan tools extrude ini untuk kita menukar 2D sketch kita kepada bentuk yang solid. Okey, jadi untuk bermula kita lihat lukisan ini dahululah ya. Iaitu lukisan ini dia sebenarnya menggunakan unit milimeter. Unit milimeter. Jadi kita akan start dengan klik pada new file. Okey, dan kita pilih template metric sebab ini kita guna pakai ialah milimeter. So klik pada metric dan pilih standard mm.it. Okey, tekan button create untuk kita mula masuk ke dalam ruang kerja untuk menghasilkan part-part. Okey, untuk kita menghasilkan part file ini, kita perlulah terlebih dahulu menghasilkan sketch. Sebelum kita buat bentuk 3D ni, kita kena buat satu sketch dahulu. Sketch yang mudah untuk kita lukis. Sketch yang mudah untuk kita lukis lah. Jadi sebenarnya tak kisah anda nak lukis daripada mana yang dahulu. Yang penting anda faham dia punya flow dia, step by step dia. Okay, anda boleh mula melukis dengan melukis pandangan atas dulu pun boleh. Nak lukis sebelah kiri ni pun boleh, ataupun anda nak mula melukis daripada sebelah kanan pun boleh. Tidak menjadi satu kesalahan. Okay. Jadi untuk kita punya sesi perkongsian ini, saya akan mula melukis bahagian yang mudah untuk saya lukis dululah, iaitu kawasan bentuk L ni. Kawasan ini. Okay, kawasan L ni kita nak lukis dahulu. Walaupun kalau katakan anda nak pilih sebelah kanan ni dulu, pandangan kanan pun boleh, atas pun boleh, tapi saya nak buat yang sebelah kiri ni dahulu, iaitu bentuk L ni. Okey, jadi untuk kita buat melukis bentuk L ini, kita pilih start to the sketch. Okey, disebabkan dekat sketch ini, kita punya soalan ini, pandangan bentuk L ini adalah berada di pandangan yang sama, iaitu pada plane yang sama dengan dia, iaitu XY plane. Kalau anda nak melukis bahagian kanan ini, saya galakkan anda mula melukis, pilih plane sebelah kanan ni. Begitu juga kalau anda nak mula melukis pandangan atas dahulu, anda boleh pilih plane yang XZ sini, XZ sebagai plane pilihan anda. Jadi untuk kes saya nak lukis bentuk L ini, saya pilih sketch, pilih plane ini dulu sebagai area untuk saya melukis. Okay, klik pada XY plane. Okay, dan kita nak mula melukis bentuk L tadi. Okay, bentuk L tadi saya lebih suka buat menggunakan rectangle. Okey, kemudian kita buat bentuk L ni lah. Alright. Okey, yang di sini kita boleh tak nak guna dia, kita boleh trim. Okey, kita dapatlah bentuk L kita. Okey. Kemudian baru kita masukkan dimension, ukuran yang ada dalam soalan. Saya punya step saya memang saya suka buat bentuk dulu. Baru saya buat ukuran. Okay, di mana ukuran yang ada kat sini, kita tengok tebal di sini ialah 40 mm. Kita masuk satu persatu. Tebal sini ialah 40 mm. Okay, kalau dia hilang tu jangan risau, dia sebenarnya saiz dia telah dibesarkan. Apa yang perlu kita buat adalah double klik pada scroll button tu. Dia akan zoom all lah. Dia ada kat situ. Okay. Dan di sini pun sebenarnya ukurannya sama, jadi saya buat juga saiz dia sama, 40 mm. Okey, 40 mm. Kemudian apa lagi nilai yang kita ada? So di sini kita ada maklumat yang diberi adalah kita ada ketinggian di sini. Tinggi bentuk L ni adalah 150. Kita masukkan ukuran dia. Dimension dia sini adalah 100. Ambil daripada atas lah, jarak daripada atas ke bawah 150. Okey, lagi apa lagi? 50 dah, 40 sudah. Okey, tinggi sini. Di sini sebabkan di sini ada kawasan bentuk silinder berlaku. Jadi sebenarnya kita buat dia mengikut ukuran yang diberilah, iaitu di sini dia bagi 175. Jadi kita akan buat 175 sampai ke sana dulu. 175 panjang dia. Kita buat sini 175. Okey. 175, 150, 40.
Apa lagi maklumat diberi? Di sini kita tahu dah 40. Sini automatik dia akan kira 175 tolak 40. 40 ni. Sini automatik dia akan kira 150 tolak 40. Okey, dan kita juga boleh gunakan nak buat siap-siap offset pun boleh. Nak buat kemudian pun boleh. Tapi untuk video ini saya buat siap-siap sebab kita belum lagi saya belum lagi berkongsi kepada anda bagaimana cara nak buat fillet dalam 3D modeling ya. Okay, kita buat siap-siap prosedur pun boleh. Fillet sini, fillet. Fillet mana ni fillet. Okay, radius di sini berapa? Jadi di sini adalah dia bagi 20. Kita masukkan nilai 20 di sini. Okay, klik garisan ni, kita dapat fillet 20. Okay, ada lagi tak yang kita rasakan maklumat yang diberi untuk bahagian L ini? Okay, so far semuanya ada. Jadi kalau semuanya ada, kita boleh tekan finish sketch. Okay, double klik pada scroll button untuk zoom all. Okay, kita dah buat bentuk L ini sama seperti kita punya soalan. Okay, sekarang ini kita nak mula buat menggunakan kaedah extrude. So dalam kaedah extrude sebelum ini saya ada tunjuk. Nak buat kaedah extrude, kita kena tekan dahulu button extrude. Okay, di mana di sini automatik dia akan pilih profile. Sekiranya anda dapati dia tak ada auto seperti ini, kemungkinan garisan-garisan yang anda buat tadi mungkin ada garisan tersebut tidak bercantum dengan elok. Jadi dia akan menyebabkan kita punya proses extrude ni tidak berjaya dibuat lah. Dia akan ada error. Okey, so saya teruskan, iaitu di sini kita tengok extrude ni kita nak extendkan kita punya sketch tadi ke sana, ke belakang pada jarak 120. Jadi saya pilih flip di sini. Saya nak ambil ke belakang pada jarak 120. Okey, dan kita tekan OK. Jadi selesailah untuk bahagian yang pertama. Okey, seterusnya kita nak buat pula bahagian yang kedua, iaitu kita nak buat bentuk bulat di atas ni. Bulat ni sebenarnya adalah lubang terus ke bawah. Okey, kita buat ni dululah Yang ni kita buat selepas ini. Iaitu bulatan ini mempunyai diameter 50. Jadi bila kita nak buat bulatan ini, apa yang perlu kita buat adalah kita buat satu sketch yang baru. Okay, start to the sketch dan kita pilih permukaan atas. Sebab apa permukaan atas? Sebab bulatannya berada di atas. Kita klik pada permukaan atas. Okay, bila kita klik pada permukaan atas, kita kena alert masa kita klik tadi. Kita kena alert dia pusing bagaimana. Sebab saya nak buat bulat di sini, maka saya kena pastikan bulatan kita hasilkan mesti area sini. Okay, maka kita tekan start to the sketch tadi Jadi kita tekan circle. Kita buat bulatan kita di sini. Semasa anda klik pada bulatan ni, elak daripada circle anda ni terhighlight ataupun tersentuh dengan mana-mana garisan yang wujud kat bawah. Sebabnya bila kita klik pada garisan tersebut, apa yang berlaku adalah dia akan terus pilih point tersebut sebagai center untuk circle kita, dan menyebabkan bila kita nak adjust kedudukan dia akan menjadi error lah. Dia akan gagal sebab dia dah pun lock, dia dah pun constrainkan kita punya circle di area tersebut. Jadi untuk kes ini kita biar pastikan kita klik di kawasan yang bebas bebas, kawasan sini pun tak apa, tak kisah, sengit pun tak apa, tak dulu. Baru kita klik buat bentuk bulatan. Dan di sini kita punya bulatan punya diameter 50. So klik pada dimension dan kita klik pada circle. Kita nampak anak panah ni hujung ke hujung, bermaksud dia adalah ukuran untuk diameter. Kita punya diameter ni iaitu 50. Jadi kita klik dan masukkan nilai diameter kita. Alright, so selesai untuk bulatan. Cuma adakah bulatan ini betul-betul berada pada kedudukannya betul? Jadi kalau kita tengok kedudukan tidak betul. Jadi kita perlu buat dimensioning untuk set kita punya bulatan ni pada kedudukannya betul. Okey, di mana kita sini lihat dulu apa maklumat yang ada pada bulatan ni. Tadi dia bagi diameter 50, kemudian dia tunjuk sini ada jarak dia daripada hujung sana sebanyak 110. Jadi kita klik ambil dimension, klik pada hujung ni dan klik pada bulatan. So untuk klik pada bulatan ni tak kisah, anda nak klik pada center pun boleh, anda nak klik pada lilitan bulatan pun boleh. Dia akan bagi result yang sama, iaitu dia akan ambil ukuran
jarak daripada garisan ini ke titik tengah bulatan. Okey, saya bawa ke tepi dan kita masukkan nilai dia adalah 110. Okey, sama macam soalan kita ni. Lagi apa maklumat? Kalau tengok ni kedudukannya tidak center. Kalau tengok bulatan dalam soalan ni dia center. Bila center bermaksud sebenarnya ada satu jarak di sini. Kita tengok bulatan ni dengan dinding tepi ni dia ada satu jarak. Jarak di sini dia tak bagi tahu, tapi kita kena analisa. Okey, apa maklumat kita ada adalah ketebalan kita punya bongkah ini yang kita extrude tadi adalah 120. Kalau kita nak buat bulatan ni berada di tengah-tengah, maka kita kena letak jaraknya adalah separuh daripada 120 ni, iaitu daripada tepi ni ke tengah ialah 60. So, klik pada dimension, klik pada tepi ni ke bulatan dengan jaraknya adalah 60. Baru dia di center. Sebab keseluruhan 120, kita ambil jaraknya 60. Okey, jadi siaplah untuk bulatan ini. Kita tekan finish sketch. Okey, next kita gunakan kita nak buat lubang, maka kita gunakan kaedah extrude lagi sekali. Seperti yang video saya tunjuk sebelum ini. Untuk buat extrude kita kena pasti dahulu betul-betul jarak arah kita, direction kita. Betul tak direction ni? Kalau tengok di sini kita nak buat lubang, direction kita kenalah ke arah yang bertentangan lah. Macam ni dia ke atas kan, kita tak nak ke atas, tak nak dia ke bawah. Okay, bila kita klik ke bawah, kita lihat color ni. Kalau dia color merah, sebenarnya automatik dia pergi kepada extrude cut ni, dia buat lubang. Kalau dia bertukar menjadi hijau, bermaksud dia buat join. Kalau join kita tekan OK, dia tak jadi apa, dia tak buat lubang pun, tapi dia buat satu bongkah yang baru. Jadi make sure kita kena jelas arah kita ni. So arah dia ke bawah dan dia kena buat cut, potong lubang. Dan di sini ada distance. Distance ni nak senang untuk buat lubang ni, ambil saja through all ni. Klik through all. Dia akan buat lubang setakat tembus bersesuaian dengan kita punya bongkah lah. Dia akan potong tembus kat sini. Dia akan potong habis. Okey. Jadi saya ulang balik, di direction kita tadi saya pilih flip. Distance saya pilih through all. Dan kita punya output kita nak dia cut, kita nak potong. Klik OK untuk confirm. Jadi di sini anda boleh lihat lah lubang ini telah dipotong sampai bawah ni. Alright. Kembali pada button home untuk dapat paparan ini semula. Okey, selesai untuk dua bahagian tadi, bentuk L ini dan juga bulatan lubang ni. Sekarang ni kita nak buat bahagian atas ni. Okey, untuk bahagian atas ini saya galakkan kita buat 2 kali extrude. Jangan buat 2 circle yang serentak Sebab kalau kita buat 2 serentak, apa yang berlaku adalah nanti lubang yang dihasilkan ini tidak akan tembus kat sini. Jadi sebagus-bagusnya buat step by step. Okey, jadi kita nak buat bulatan ini di atas permukaan ini. Jadi kita tekan start to the sketch. Pilih permukaan atasnya sebagai ruangan untuk kita buat sketch. Okey, dan kita nak buat bentuk bulat di atas ni, bentuk bulat ni. Kita ambil bulatan yang paling besar lah dulu, iaitu diameter 150. Diameter 150. So kita klik pada circle. Nak dapatkan center, make sure kita bawa ke garisan ni, kita kenakan dia pada poin hijau tu. Nampak poin hijau? Klik kat situ. Kemudian kita masukkan diameter. Sekarang kalau nak masukkan pun boleh, tapi kalau tak nak confuse, klik dulu, bebas. So anda masukkan dimension dia. Buat nampak anak panah ke ujung-ujung ni. Bermaksud dia adalah diameter. Diameter dia tadi adalah 150. Okey. Selesai sini bulatan besar dulu kita buat. Jangan terus buat bulatan dua bulatan serentak. Buat satu persatu sebab sifatnya berbeza. Bulatan besar ini dia join, bulatan kecil ini dia cut, dia potong. Jadi kena buat secara berasingan. Okey, seterusnya dah siap bulatan ini. Kita dah klik pada center, jadi memang dia akan tunjuk berada di center kepada kita punya bongkah kita tadi. So kita akan finish sketch sahaja. Alright, so kita nak buat extrude sini. Sekarang kita di atas permukaan ni, kita nak dia extrude. Klik pada extrude, pilih bulatan tersebut. Automatik dia akan pilih lah sebab kita punya profile ni cantik. Kemudian di sini kalau anda lihat
kita punya bulatan ini dia akan extrude ke atas dan ke bawah. Dua arah ni. Dua arah serentak. Jadi dalam video sebelum ini saya dah terangkan, kalau kita nak buat pada extrude pada dua arah serentak, kita boleh pilih menggunakan direction simetrik ataupun asymmetric. Bezanya simetrik ni jaraknya sama, atas dan bawah saiznya sama. Tapi kalau untuk asymmetric, jaraknya berbeza. Jadi kita tengok soalan kita. Soalan kita ni. Okey, kita tengok daripada permukaan atas ni ke atas jaraknya 60. Dan daripada atas ni ke bawah, kita kena kira. Bagaimana nak tahu nilai dia? Dia bagi totalnya 140. Kita tolak dengan atas ni 60, jadi 80 ke bawah. Jadi kalau atas 60, bawah 80, bermaksud kita kena gunakan asymmetric. Okey. Klik pada asymmetric ni, di mana jarak ke atas ialah 60. Okey, 60 ni 60. Dan jaraknya ke bawah, depan ke atas ni ke bawah, ialah 140 tolak 60 tadi. 140, kalau malas nak kira, type dia 140 tolak 60. Dia akan dapat 80 lah. Sama je. Kalau anda nak masuk nilai 80 terus pun boleh. Tidak menjadi satu kesalahan. Okay, so saya pakai asymmetric. Alright, kalau sudah tekan OK. Dan kita dah dapat bahagian silinder yang besar. Okay, next barulah kita buat bulatan yang kecil ni. Bulatan kecil ni kita nak lukis dia, kena lukis daripada atas lah, senang. Start to this sketch. Pilih permukaan atas. Okay, automatic kita dapat center of circle kat sini. Just klik saja kat situ. Okay, dan kita masukkan dimension dia adalah diameter 100. Kita klik dimension 100. Okay. Ini sketch. Dan last kali kita buat extrude untuk buat dia tembus ke bawah. Tembus ke bawah kita gunakan extrude cut. Okay. Dan kita nak potong habis, make sure klik pada close all ni. Maka dia potong habis lah. Okay. Yang lain, kalau anda perasan tadi bila saya klik terdekat terus, direction dia akan automatic pilih untuk kita. Kalau join, kalau kita boleh join, kita kena pilih bersesuaian lah. Nak flip ke, nak default ke, kena pilih bersesuaian. Tapi untuk case ini kita nak buat cut. Cut, make sure through all lah. Dan klik OK untuk confirm. Maka siaplah kita punya soalan ini. Okay, perlu pusing tengok. Kembali kepada asal, tekan button home. Okay, samalah dengan kita punya soalan. Okay, so hopefully anda boleh faham apa yang saya kongsikan step by step bagaimana nak masukkan lukisan ini. Sekiranya anda poin-poin yang anda rasakan anda tak clear dan miss, sila tonton video asas melukis kaedah 3D, melukis 3D modeling menggunakan kaedah extrude dalam video sebelum ini. Okay, itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya di mana saya akan kongsikan kepada anda step by step untuk buat bentuk yang berbeza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.